Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kita Cikgu Nur Faiza serta murid-murid di dalam talian dari SMK Konvent Bukit Mertajam Pulau Pinang. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian Cikgu bagi memahami tajuk pembesaran? Silakan Cikgu. Okey Mira, tanpa buang masa, macam saya cakap tadi, perkara yang paling penting dalam pembesaran ada dua benda, faktor skala dan juga pusat pembesaran. Dan bersama ini kita nak buat satu aktiviti tau Mira, menggunakan buku teks. Jadi murid-murid di rumah boleh sediakan buku teks masing-masing. Okey, seterusnya ini adalah daripada buku teks di mana murid boleh membuka muka surat 137 dan jom buat bersama dengan saya. Okey, apa tujuan tajuk ini adalah untuk bagaimana Mira kita nak tentukan juga faktor skala berdasarkan imej dan objek yang diberi. Okey, tanpa buang masa Mira, kita sebenarnya ada 4 segitiga di sini. Tetapi pertama macam saya pesan, kita mesti kenal pasti mana satu objek dia atau ibu dia di situ. Dan di sini adalah untuk maklumat murid, segitiga yang berwarna biru ini adalah objek. Okey, manakala segitiga yang pertama, kedua, ketiga adalah imej. Dan sekiranya kita lihat secara mata kasar, kita dah nampak dah semua bentuk yang serupa. Tetapi berbeza apa Mira dekat sini? Yang berbeza ialah saiz Cikgu. Ya, pandai. Okey, yang berbeza adalah saiz, sama ada lebih besar, lebih kecil ataupun berlawanan arah. Okey, ini yang kita nak kongsi di sini Mira. Okey, pertama kita nak buat satu aktiviti. Okey, murid di studio, murid di rumah, jom buat bersama-sama. Kalau kita lihat segitiga yang pertama, maksudnya kita fokus pada segitiga ini. Okey, kita ada nak mencari nisbah panjang sisi sepadan. Ayat di sini adalah sisi sepadan. Kalau kata A1B1 Mira, Mira pun boleh buat. Saya dah sediakan untuk Mira. Okey. A1B1 kita kira berapakah bilangan kotak sepanjang sisi ini. Jadi murid-murid dah boleh cuba menjawab. Dan AB adalah panjang sisi yang sepadan dia. So ini adalah sisi sepadannya. Dan kalau kita buat, cuba murid buat, kita buat dan kita akan dapat jawapan seperti yang saya akan tunjuk. Murid di rumah pun boleh cuba menjawab dan juga murid di studio dan Mira cuba mengira. Kita tengok Mira dah mula kira dah. Saya dah kira ni Cikgu. Berapa kotak A1, B1, okey, bahagi dengan AB. Mira dah siap ke? Kalau atau murid saya dah siap? Saya dah siap Cikgu. Berapa Mira dapat? Kalau tengok daripada gambar rajah yang diberikan Cikgu yang dalam buku teks ni, kalau tengok A1B1 panjang dia ialah 16 kotak Cikgu. Alright, pandai. Okey, kalau AB? Kalau AB pula, kalau saya kira panjang dia ada 8 Cikgu, 8 kotak. Ya, jadi dia sebenarnya akan dapat 16/8. Bila kita kira, kita akan dapat 2. Okey, sekarang cuba pula kita kira nisbah jarak bucu. Jarak bucu dari titik P. Kita kena cari dulu pembesaran. Ingat, pusat pembesaran adalah kita menggunakan pembaris sambung daripada bucu kepada bucu yang sepadan. Cuba Mira buat dan juga murid di rumah buat. Di manakah nilai atau tempat pusat pembesaran tersebut? Okey, kita akan buat seperti ini. Saya dah dapat satu. Kemudian kedua dan ketiga. Sama tak Mira dengan saya? Cikgu saya cuba. Murid-murid di studio sama tak? Kelly dapat jawapan yang sama tak? Okey. Mira dah dapat. Okey, jadi apa yang Mira dapat? A1P berapa kali ganda? Kalau kita lihat daripada bucu imej ini, kepada inilah pusat pembesaran dia. Right? Jadi kita gabung, kita nampak kita ada 2 bahagian. Mira, sebab itu kita akan dapat 2/1 sama dengan 2. Baiklah, saya minta murid di rumah dan juga di studio boleh melengkapkan bahagian B1C1 bahagi dengan BC. Seterusnya, kita tengok dapat tak jawapan sama seperti saya. Cuba murid mengira bilangan kotak berdasarkan yang diberi. Okey. Kalau B1C1 Cikgu Ya, B1C1. Jadi kita tengok di mana kedudukan B1C1 kita, berapa bilangan kotak, bahagi dengan berapa bilangan kotak BC.
Kalau siapa-siapa yang dah habis, murid yang di studio boleh angkat jawapan. Ada tak yang dah dapat jawapan? Cuba dapat. Berapa bacaan di sini? Okey. Mira rasa Mira macam dah dapat je, cikgu. Mira dah dapat. Murid saya tengah menjawab Tak lagi apa, ni. kita bagi mereka masa, cikgu. Ya. B1, P1. Nitiani mungkin dah dapat. Diana, Wanki atau Kelly mungkin dah dapat. Kalau dah dapat, boleh tak angkat jawapan? Berapa yang murid dapat? Kelly macam nak angkat je. Angkat Kelly, berapa? Confident. Ya, Kelly dapat 12/6. Mira dapat sama tak? Mira pun dapat sama, cikgu. 12/6. Okey, 12/6 sama dengan 2. Okey, tanpa buang masa, kita cek jawapan. Boleh Mira? Boleh, cikgu? Alright, so kita cek jawapan, murid akan dapat seperti ini. Okey, bila kita buat, kita dapat semua nilainya adalah sama, iaitu 2. Jadi, sudut sepadannya sama ke tidak? Sama, cikgu. Sama. Jadi, sebab itu jawapannya adalah ya. Ya. Dan serupa tak segitiga ABC? Serupa tak? Dia tak tanya beza, dia tanya serupa. Jadi, jawapannya juga adalah ya. Okey, serupa. Tapi saiz yang berbeza. Okey, tanpa buang masa, kita nak pergi kepada segitiga kedua. Alright, segitiga kedua. Cuba murid saya di studio dan juga di rumah mengira apakah bilangan kotak antara A2B2 bahagi dengan AB. Saya bagi masa sedikit sementara tu. Mira pun nak kira ni. Okey, kalau Mira kira, Okey. A2, B2 kan, cikgu? Ya. Okey, ni A2. Kalau kira kat sini, Mira macam dapat 4, cikgu. Okey, 4. Okey. Lepas tu bahagi dengan AB kita adalah berapa? Okey. Kalau bahagi dengan AB kita Mira kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Ada betul. 8 kotak, cikgu? Ya, betul. Jadi, kita jangan tersalah. Mesti ambil yang imej bahagi objek Mira. Sebab objek kita adalah AB. Ya. Jadi, jawapan yang kita akan dapat adalah seperti ini. Dan murid di rumah, jangan lupa apabila murid dapat jawapan dalam bentuk pecahan, Mira, kita mesti jadikan dia dalam bentuk termudah. Ya. Mesti. Baru murid dikira jawapan itu betul. Kalau murid tulis 4/8, jawapan itu tidak dianggap lebih tepat. Sekiranya kena tukar kepada 1/2. Itulah jawapan sebenar dalam matematik. Baik, cikgu. So, kalau kita kira daripada jarak bucu juga, Mira. Okey, kalau kita buat jarak bucu seperti ini, murid dapat dan murid juga akan dapat jawapan yang sama di mana murid akan kira bucu daripada imej Mira kepada pusat adalah kita nampak 1 bahagian. Terusnya daripada objek pula kita akan nampak 2 bahagian. Sebab itu jawapannya adalah 1/2. Dan murid boleh cuba menjawab di rumah, cuba kira sisi sepadan yang lain dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Kita nak cepat sikit Mira, boleh? Boleh, cikgu. Kita dah tahu dah basic dia kan? Okey, so kita dapat sebegini dan jelas semuanya adalah sama ataupun sepadan. Jadi, maka sudut sepadannya juga adalah sama dan segitiganya juga adalah serupa tetapi saiz yang berbeza. Okey, seterusnya kita nak buat segitiga ketiga. Okey, kita nak mula segitiga ketiga di mana kalau kita kira di sini, Mira perasan tak ada tanda negatif pada jawapan saya? Perasan, cikgu. Kenapa negatif? Sebab dia adalah berlawanan arah. Saya tahu semua murid dah pandai untuk mengira bilangan sisi yang sepadan. Cuma murid kena ingat, sekiranya kedudukan objek dan imej adalah bertentangan atau berlawanan, jawapan mesti dalam bentuk negatif. Yang ni murid kena ingat. Okey. Jadi murid akan dapat negatif 3/2 dan kalau kita sambung daripada bucu imej kepada bucu objek juga, kita nampak berlakunya persilangan sebegini Mira. Ya. Murid nampak saja berlaku sebilangan macam macam huruf X lah katakan, automatik jawapan mesti negatif. Itu murid kena ingat. Kenapa? Sebab dia adalah arah yang bertentangan ataupun arah berlawanan. Tetapi cara mengira faktor skala Mira adalah sama.
Tetap sama. Bilangan sisi imej yang sepadan bahagi dengan bilangan sisi objek. Saya rasa murid di rumah, murid di talian dan juga Mira faham bagaimana nak mengira faktor skala berdasarkan imej yang diberi. Alright. Jadi kalau murid buat, murid di rumah boleh cuba buat dan boleh cek jawapan. Adakah jawapan murid sama dengan jawapan saya, jawapan Mira di studio. Dan bila kita lihat di sini, semuanya adalah benar, sama, maka sudut sepadannya adalah sama, cuma segitiganya adalah saiz yang berbeza kerana faktor skala. Saya selalu sebut faktor skala dan juga pusat pembesaran. Sebab dua benda ini yang sangat penting untuk tajuk pembesaran. Okey, seterusnya, baiklah kita pergi kepada nak menilai faktor skala yang berbeza mempunyai nilai pembesaran yang berbeza. Jika kita lihat secara ringkasnya, saya dah meringkaskan murid dan murid juga boleh melihat di dalam buku teks. Ya. Apabila faktor skala itu lebih besar daripada 1, maka imej yang terhasil adalah lebih besar daripada objek. Okey, tanpa buang masa perlu hafal ke? Tidak perlu hafal. Murid-murid saya tak perlu. Murid hanya perlu memahami apakah kaitan faktor skala dengan imej dan juga objek. Tapi saya nak bagi tips. Tips saya yang pertama, murid kena ingat. Jika saiz imej itu besar, saiz objek itu kecil, maka nilai K-nya adalah lebih besar pada 1. Bagi saiz imej yang sama dengan objek, sama. Jadi, K-nya adalah sama dengan 1. Manakala, bagi jika saiz imej kecil dan saiz objek besar, akan dapat nilai K-nya 1 dalam bentuk pecahan dan jika imejnya besar, objeknya besar tetapi arah yang berlawanan, murid akan dapat nilai K-nya adalah negatif yang saya cakap tadi, kurang daripada sifar. Okey, seterusnya saya nak kenal pasti. Okey, ini diberi faktor skala Mira. 5/2. Okey, kita lihat faktor skala lebih besar daripada objek. Bila lebih besar, maka imej kita akan jadi besar ke kecil? Akan jadi besar. Lebih besar. Jadi antara A dengan B, mana satu imej? A ke B? Sebab kita akan dapat imej yang lebih besar. Jadi imejnya ialah B, cikgu. Ya. So, kita nampak di sinilah murid mengenal pasti mana satu objek, mana satu imej. Tahniah. Okey, manakala faktor skala K sama dengan negatif 3. Abaikan negatif sebab negatif itu arah yang bertentangan. Tapi maksudnya skalanya adalah 3. Okey, jadi imej dia mesti lebih besar daripada objek. Di sini murid mengenal pasti. Okey, seterusnya Mira, ini yang kita nak masuk. Melukis imej berdasarkan faktor skala yang diberi. Kita akan bersama dengan saya bagaimana nak melukis dengan tepat. Pertama, murid saya, apabila diberi faktor skala 2, di sini adalah saya nak kongsi dengan murid boleh lihat bersama dengan saya. Mesti guna pembaris, mesti pembaris. Okey, di sini adalah pusat pembesaran. Bila dikata faktor skalanya adalah 2, dia mesti jarak, katakan saya ambil bucu di sini. Maka saya akan sambungkan bucu dengan pusat pembesaran sebanyak 2 kali ganda. Jadi murid boleh jawab 1, 2, 3, 4. Dia akan naik 2 kali ganda. 5, 6, 7, 8. Jadi di sinilah bucu imej tersebut. Seterusnya, katalah saya ambil di sini, bucu di sini dan murid akan dapat 1, 2. So, bucunya adalah di sini. Sebab apa? Sebab faktor skalanya adalah 2. Dan seterusnya kita buat bucu semua. Jadi murid di rumah dan juga murid di studio boleh cuba menjawab. Dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Saya dah tunjuk secara ringkas bagaimana nak melukis apabila diberi pusat pembesaran. Yang penting kena guna pembaris. Bila kita dapat di semua bucu-bucu ini, maka inilah imej yang kita dapat. Sekiranya kita lihat balik, objek kita adalah sangatlah kecil dan imej adalah lebih besar daripada objek. Sepatutlah, betul lah K sama dengan 2 ataupun faktor skala sama dengan
2. Seterusnya kita cuba sekiranya nak buat lagi satu, Mira. Okey, kita cuba nak buat lagi satu dan ini faktor skala 1/2. Maksudnya mesti imejnya lebih kecil daripada objek. So kita sambungkan. Kalau murid tengok, saya tunjuk sikit saja. Okey, pembaris kepada bucu. So kalau murid lihat kita ada 2 kotak disebabkan 1/2, maka dia akan melalui 1 kotak sahaja di sini. Sama seperti ditunjuk di dalam slide. Kemudian kita sambung semua bucu dan kita kira dan kita akan dapat imej seperti ini. Jadi saya rasa murid memahami bagaimana cara nak melukis imej apabila diberi faktor skala. Mira, kita boleh sambung sikit lagi ke? Kita masih ada masa? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey. Sekarang, kalau tadi kita pergi kepada nak melukis imej, sekarang kita pergi kepada melukis objek. Masih menggunakan pembaris anak saya. Okey, pertama ini adalah pusat pembesaran yang diberi. Seterusnya kita nak lukis faktor skala 1/2. Ini adalah imej, Mira. Jadi kita nak Jadi kita nak melukis objek. Maka kaedahnya adalah sama tetapi kita tahu objek mesti lebih besar. Besar, betul? Ya, sebab tu imej dia kecil. Jadi kita sambung saja bucu ke bucu. Semuanya sama tetapi 2 kali ganda. Dan kita akan dapat seperti ini murid-murid saya. Murid saya boleh cuba ya. Dan objek yang murid terhasil adalah seperti ini. Nampak tak? Objeknya lebih besar berbanding imejnya lebih kecil. Ya. Kerana faktor skala adalah 1/2. Saya rasa jelas untuk bahagian ini, Mira, bagaimana nak melukis objek atau imej berdasarkan faktor skala yang diberi. Ya, betul tu. Jadi murid boleh menggunakan faktor skala itu sebagai rujukan sama ada imej ataupun objek itu lebih besar ataupun lebih kecil, Cikgu. Ya, betul, Okey, Mira. kalau macam tu, Cikgu, kita berhenti berehat seketika. Ya. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Faiza. Jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Atas.